A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara, bahagia Tuan Imam, barisannya Tuan Kuasa Masjid, barisan kepimpinan tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di tempat yang sememangnya dituntut di dalam agama kita, iaitu dalam majlis ilmu. Dan malam ini kebetulan pula tajuk yang dipilihnya adalah tajuk yang menarik, iaitu persediaan untuk menghadapi kematian. Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW sendiri berpesan. Nabi memberitahu orang yang paling cerdik, orang yang paling cerdik, cerdik nak cakap kat tu kan. Orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Jadi kiranya orang yang pilih tajuk ni pun cerdik lah. Orang yang pilih tajuk ni cerdik sebab ni pun persediaan menghadapi kematian. Dan orang yang datang pun cerdik sebab datang sebab nak dengar persediaan untuk menghadapi kematian. Walaupun ada yang tak berapa cerdik datang tadi sebab sekadar datang saja, tapi dia tambah cerdik sebab dia tunggu, sebab tak sangka ada ceramah tajuk tentang kematian. Dan paling cerdik tengah dengar ceramah, lepas tu mati pula. Cerdik sungguh. Bersedia betul lah. Alhamdulillah. Jadi, nak tak nak kita bersedia dengan hakikat bahawa sesungguhnya kita akan mati. Tak ada siapa pun yang tak akan mati. Semua akan mati dan sampai masanya kita akan lepas mati tu akan kita hidup tak mati-mati. Itulah keyakinan kita kan. Itulah keyakinan kita di dalam agama kita. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Tak kira siapa. Selalu saya sebut, jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Tak kira apa pangkat, tak kira apa umur, tak kira dekat mana dia berada, dia memang akan mati. Itu sebabnya bila nak buat maksiat tu, ditanya, kalau kau boleh jawab 5 soalan ni, maka bolehlah. Maka bolehlah kau buat maksiat. Ada orang lelaki tu dia nak buat maksiat. Maka ulama' pun tanya pada dia. Seorang ulama' ni tanya pada dia, kalau kau boleh jawab 5 soalan ni, kau buatlah maksiat. Apa dia? Yang pertamanya kau jangan duduk di atas muka bumi Allah. Cari bumi lain. Ada tak? Mana datang tak dapat dah kan. Itulah buminya. Kedua, jangan makan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Tak iya juga. Kan? Lepas tu, rezeki Allah juga yang dimakan. Yang ketiga, jangan kau, dia kata, kalau anda kata datang malaikat maut, kau tangguhkan. Aku nak cabut nyawa kau ni. Nanti lo sibuk lah, lain kali datang. Saya cakap macam tu. Kalau boleh cakap macam tu lah. Kan? Kalau boleh cakap macam tu. Boleh tak? Tak boleh. Dia tak cepat, dia tak lambat. Kalau itu time dia, on time, on the dot. Tak ada janji Melayu dia. Tak kisahlah janji Melayu Semenanjung sampai Sarawak kau, tak ada. Janji Jepun. Janji Jepun on time, on the dot. Kalau tu time dia tak kira lah ikut jam TV ke, ikut jam internet ke, jam dunia ke. Dah tu time matilah. Dan begitu juga kalau ditanya, kalau kau dimasukkan, dah diputuskan nak dimasukkan ke dalam neraka, masuk dalam neraka, kau minta kepada malaikat tu nanti dulu nak beribadah dulu. Boleh tak? Tak dapat dah. Jawapan dia tak dapat. Makna kalau dah tak dapat nak jawab soalan tadi, macam mana nak buat maksiat? Memang tak boleh buat maksiat.
Kan? Itu sebab ada orang cakap. Kan? Ada baru ni kita dengar kan ada orang cakap, kalau tak semayang tak semestinya tak baik. Betul cakap tu. Tak semayang tak semestinya tak elok. Kan? Ada ayat. Ada tak pernah dengar tak ayat tu? Ada orang sebut. Saya tak ingat siapa. Tak siapa sebut dah. Tapi macam itulah bunyinya. Tak semayang tak semestinya tak baik ayat dia. Jawapannya senang je. Yang suruh semayang ni siapa? Ketua kampung. Imam. Imam menyampaikannya, yang arahan pekeliling yang suruh semayang tu siapa? Datang daripada Allah. Bila Allah Ta'ala suruh, tak ikut cakap Allah. Betul akhlak kita dengan manusia mungkin baik, tapi dengan Allah. Kalau akhlak dengan Allah itu tak baik, macam mana nak cakap dia tak semayang, tak semesti tak baik. Dia tak semayang, confirm tak baik, sebab dia langgar perintah Allah. Senang cerita. Itu belum perintah-perintah lain lagi. Melarang perhubungan sejenis. Kan? Lelaki dengan lelaki nak kahwin. Kan gila tu. Macam mana nak kahwin? Berlaga reket. Yang tak faham tu lantak lah. Ada yang confuse je. Apa maksud kan? Lelaki dengan lelaki nak kahwin perempuan tu, yang ada satu Perdana Menteri mana kat negara Afrika tu. Dia tangkap lelaki dengan lelaki tu, perempuan dengan perempuan, dia dudukkan dalam satu penjara. Dia hanya akan boleh keluar kalau salah seorang daripadanya mengandung. Memang sampai mampus aku tak mengandung. Betul tak? Kan? Betul. Cara dia tu dia nak bagi mesej. Kan? Jangan lawan aturan Allah. Berapa ramai perempuan lawa hari ni. Sibuk nak cari. Nak cari yang sejenis juga. Mati macam tu. Punya lawa perempuan. Perempuan tambah ramai pula tu. Apa peranan kita? Macam tu kan. Itu kaedah tu. Saya cuba je. Cuba mencadangkan. Nak tunjukkan dengan tahap itu. Kan? Perintah-perintah Allah dilanggar macam tu kan. Banyak. Itu sebabnya. Tu belum cerita lagi ayat-ayat dia cakap. Mulut je jahat tapi hati baik. Itu satu lagi ayat orang kita kan. Mulut je jahat tapi hati baik. Kalau hati baik, mulut pun tentu baik. Cakap lelok Nabi tu. Nabi kan baik. Hati Nabi baik. Cakap pun baik. Kan Nabi sampai tu tahap kalau Nabi marah tu Nabi diam je sampai tu tahap. Kan? Jadi itulah dia kan. Jadi hakikat dia kita akan mati. Kan? Jangan kita ingat oh tu sakit tu. Kadang-kadang kita pergi hospital kan tengok Allah sian. Tengok kawan tu oksigen tabung 2 tabung oksigen tu. Kita pun tengok tak besok lusa ni. Confident ni cakap tu. Keluar pada hospital, kita yang kena langgar, kita mati. Yang tadi yang kita cakap nak mati, dia baca Yasin kat rumah kita. Nak cakap apa? Kan? Nak cakap apa? Jangan kita terpedaya dengan apa yang kita ada, seolah-olah macam kita akan hidup selama-lamanya. Bersedia dengan kematiannya. Ada orang tu jalan, tiba-tiba jatuh dalam lubang. Dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Bila dia jatuh dalam lubang tu, ingat, mesti mati melah. Sebab dalam betul. Sudahnya orang tarik pakai tali. Tarik sampai atas. Bernyawa lagi, bernafas lagi. Cuma dia pengsan je. Orang cakap hebat betul dia. Terjaga dia. Orang cakap bang hebat bang. Kenapa? Abang tak mati bang. Dalam lubang tu. Mati. Jauh dalam tu tapi tak mati. Ya ke? Mana lubang tu? Dia pun tinjau lubang tu. Langsung mati. Tadi jatuh tak mati. Dia ninjau lubang tu mati. Nampak? Nak tunjukkan kerahsiaan takdir, tak ada siapa tahu mati bila. Ada orang tu tengah dengar ceramah ni boleh mati. Betul. Tengah ceramah boleh mati. Kan? Betul, paling tidak mati dalam masjid. Alhamdulillah. Masa bila suami kau meninggal? Tengah ceramah. Dia tengah sandar kat tiang tu. Ni contoh. Janganlah beralih, ni contoh. Risau pula orang yang sandar ni. Silap pula aku sandar malam ni tu kan. Tak ada, ni contoh. Tak payah beralih, ni contoh kan. Iyalah, mana kita tahu. Lepas tu bila dah meninggal, mulalah macam-macam teori. Patutlah malam tadi dia tak berapa gelak sangat dalam ceramah tu. Senyap nak mati rupanya kan. Jangan mandai-mandai kan. Kadang-kadang baca dalam berita lah dalam tu. Wartawan ni pun macam-macam juga peningnya. Tulis kan. Menambah cerita kadang. Bukan semualah. Ada satu kisah tu. Dia meninggal dunia. Wartawan tanya bapak dia. Ada tak tanda-tanda pelik dia sebelum dia meninggal? Tak adalah, cuma dia ada minta kain pelikat dia. Tak kenapa tiba-tiba tanya kain pelikat. Lepas tu dia buat report, laporan tu.
Allahyarham dikatakan sehari sebelum ni sempat meminta kain plekat dia. Dan akhirnya kain plekat itu yang digunakan untuk menyelimuti jenazahnya. Memandai nambah hujung tu. Tu kadang kan. Setiap makhluk nyawa pasti akan mengenai ajalnya cepat atau lambat. Sesiapa pun tidak dapat menduga bila saat kematian mereka akan tiba. Sebab itu ramai yang masih leka. Tiada persediaan menanti saat kematian itu datang pada mereka. Bila datangnya ajal seseorang itu tidaklah dilambatkan atau dipercepatkan walau sesaat. Bersediakah kita? Maka kalau kita lihat persediaan manusia menghadapi datangnya kematian, maka kita lihat bagaimana firman Allah SWT. Apabila nafas seseorang telah sampai ke kerongkong dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahawa sesungguhnya itulah waktu perpisahan. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan kepada Rabbmu lah, kepada Tuhan kamu lah. Hari itu kamu dikembalikan. Surah Al-Qiyamah ayat 26 hingga 30. Dah kaku dah. Kan? Dah kaku dah. Orang kata terkulai lah. Tak boleh buat apa dah. Tatkala Allah Ta'ala cabut nyawa, nafas dah sampai sini, dah tak ada apa dah. Tak ada yang boleh menyembuhkan. Itu sebabnya Iskandar Zulkarnain, kan, antara sejarah raja yang beriman kepada Allah, ketika dia nak mati itu dia pesan pada bala tenteranya, kalau aku mati besok jangan lupa buat 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, usung jenazah aku tu pastikan tabib-tabib. Tabib ni bahasa dululah, bahasa sekarang doktor lah. Tabib yang handal-handal untuk pikul jenazah aku tu bawa sampai ke kuburan. Yang kedua, waktu usung jenazah aku tu, pastikan ditabur segala harta kekayaan aku. Sepanjang perjalanan tu, nak sampai ke kubur. Dan yang ketiga, waktu usung jenazah aku tu, pastikan tangan aku terkulai, biar semua orang nampak. Maka tentera dia pun tanya, kenapa kau nak macam tu pula? Yang pertama, bila usung jenazah aku tu, sejajar dengan ayat tu tadi, maka ditanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Tak ada siapa menyembuhkan. Maka tu soalan Iskandar Zulkarnain tadi kata, anda kata di usung jenazah tu, tanya pada tabib yang usung jenazah aku tu. Tanya dia. Mereka hebat mana pun mereka tak akan dapat mengubati satu penyakit yang disebut sebagai kematian. Mati tetap mati. Walau doktor pakar macam mana sekalipun lah. Hantarlah ke hospital mana sekalipun. Ubat yang paling mahal dalam dunia tak akan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Itu pertama. Kedua, kenapa ditabur segala harta kekayaan tu tadi? Sebab nak tunjukkan kepada semua, bila kau taburkan, kau tengok orang lain akan ambil. Seorang-seorang ambil tanpa mampu kau berbuat apa-apa. Sebab apa? Harta kekayaan takkan dapat bawa masuk dalam kubur. Dan yang ketiganya, tangan terkulai layu. Kenapa? Sebab nak tunjuk kat semua orang. Macam mana kau lahir dulu tangan kosong, mati pun tangan kosong. Tangan dah terkulai layu di Tasik Madu Fauzah Latif. Terkulai layu tak boleh buat apa-apa sebab masa dah time. Masa budak-budak sekarang. Masa dah sampai. Tak boleh buat apa dah. Walaupun kita boleh nampak, mungkin masa tu dikatakan roh, kita boleh nampak dah apa yang berlaku kat keliling kita. Siapa yang mandikan jenazah kita. Siapa yang angkat jenazah kita, mungkin kita boleh nampak masa tu. Tapi tak boleh buat apa dah. Kau kenapa kau tak angkat? Dulu masa hidup, kau main samsing lagi marah nak. Angkat. Buat ni. Tapi bila dah mati tak boleh buat apa. Itulah nak beritahu, kan? Hidup kita ni sementara, nak beritahu. Sementara sifatnya. Dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Dunia tu sendiri sementara. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Jawatan sementara. Tak ada lagi orang jadi ketua kampung selama-lamanya. Ketua lorong selama-lamanya. Sampai masanya akan bertukar juga. Tak kira lah berapa lama sampai masanya habis. Ada jawatan, pinjaman, jadi pegawai sampai masa letak jawatan, sampai masa pencen, bersara, orang lain pula ambil jawatan tu. Pinjaman sementara sifatnya. Dah tahu sementara, kenapa berebut lagi? Duit pun sampai masa akan habis. Tak boleh buat apa pun. Tu sebab nak kedekut buat apa? Duit yang kita kedekut tu belum tentu. Contoh lalu tabung masjid buat-buat lalap. Lepas tabung tegak balik. Kan? Lepas tabung tegak balik. Dia kedekutkan duit apa? Kedekutkan duit yang ada dalam poketnya ada 100. 100 yang dikedekut tadi, belum tentu lagi dia punya. Keluar je pada masjid, pap, tayar bocor. Repair tayar. Bengkel tayar punya. Dalam perjalanan pula, teringat tadi. Oh, nak beli buku ni. Beli pula buku anak pesan. Beli buku. Kedai buku punya.
Baru nak start motor, telefon bunyi. Bang, jangan lupa bang beli bawang, beli tepung, beli ni. Pasar raya punya. Sudahnya sampai rumah, tinggal RM1. Tinggal RM1 aja lepas dah beli-beli tadi, tinggal RM1. Sudahnya RM1 itulah yang masuk dalam tabung. Standard tabung masjid RM1. Sedangkan kalau awal-awal tadi masuk lalu tabung, masuk 100, insya-Allah ikhlas kita punya. Ikhlas ni yang payah ni. Ikhlas ni yang payah. Payah ikhlas ni. Kalau contohnya imam bagi satu borang sumbangan masjid. Tulis nama. Kalau bagi lebih daripada 100, cuba tengok. 100 dan ke atas, tulis nama siap IC. Pelepasan cukai. Kalau ikhlas, tulis RM1,000. Hamba Allah. Ini yang hamba Allah semua RM1. Perasan tak? Hamba Allah semua RM1 hamba Allah. Supaya jangan tahu siapa yang bagi RM1 ni. Kan? Tulis RM1 atau 20 sen. Samsul debat. Tulis. So, betapa ikhlas ni dia. Tulis 20 sen tu. Itulah mampu dia. Contohlah. Tapi memang kena kecam lah lepas tu. Samsul debat 20 sen bagi. Kan? Contoh. Tapi tulislah Datuk ikhlasnya. Tapi kita kalau nampak orang bagi sumbangan, bagi sikit, jangan kita cakap-cakap pula. Buat dosa je. Nampak teman sebelah. Nampak gaya hebat ni. Jubah kala-kala. Nampak, ini banyak duit ni. Kali masuk, faham, RM5. Dia masuk RM5, dalam hati terdetik. RM5. Aku bagi RM10. Nampak? Langsung habis sedekah kita. Tu sebab jangan cakap-cakap. Kita tak tahu, dia bagi RM5 dengan tahap dalam poket dia ada RM10. 50% daripada harta yang dia ada pada masa tu. Kita bagi 100 dengan tahap dalam akaun kita ada 5 juta. Bayangan, not even 1%. Ayat cakap orang putih. Nampak itu dia. Jadi Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35 yang bermaksud tiap-tiap diri akan merasai mati. Kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan. Dan kepada kamilah kamu semua dikembalikan. Hidup di zaman ini, di zaman yang penuh mencabar, zaman ICT, zaman mesot, media sosial. Zaman medsos, apa? Medsos. Zaman media sosial, medsos. Media sosial pada hari ini macam-macam. Kan? Macam-macam masalah, macam-macam perkongsian. Tak ada dah tapisan. Dulu TV bolehlah tapis-tapis. Sekarang nak tapis apa? Saya cakap. Kadang-kadang kita tak tekan pun. Dia dah berjoget-joget gambar perempuan tu. Yang internet tu tiba-tiba iklan kan. Tekan saya. Tekan. Tekan lagi beria kawan tu berjoget. Astaghfirullahalazim. Pandang ke kanan. Clear ke tak clear? Astaghfirullahalazim. Tengok tu. Tengok kan cahaya sangat. Benda ni berlaku kat semua tempat kecuali di Kuching. Kalau cakap tu kan. Kan? Macam-macam cabaran. Di negara kita sendiri, banyak kematian-kematian mengejut. Tengah tengok TV, mati. Tengah naik kereta, aksiden, mati. Kan? Masuk dalam peta air, semua ada. Jahat hari ni kan. Nak apa jadi macam tu? Macam mana tahap manusia tu? Peri kemanusiaan. Saya pernah pergi satu mesyuarat tu. Dalam mesyuarat tu datanglah ada seorang wakil pegawai daripada Jabatan Haiwan ni. Kan? Dia ada satu istilah baru tu. Kita perlu bersifat lebih baik dan berperi kehaiwanan. Wah. Saya terkejut tu. Ada istilah untuk haiwan tu. Bayangkan. Maknanya jangan kita menyeksa binatang. Bayangkan. Binatang pun ada sifat tu. Berperi kehaiwanan. Torok rimau tu dia tak makan anak dia sendiri tu. Kan? Dia tak bunuh anak dia sendiri. Punya sayang. Ayam tu cuba tengok. Macam mana mengapak dia. Nak cover telur tu. Mengeram telur. Tapi kita hari ni penderaan, ya Allah, makin lama makin teruk. Dan yang paling sedih, orang Melayu Islam. Apa penyakit tu? Penyakit tu lah disebut sebagai penyakit hati. Banyak yang mati terkejut ni cerita tadi. Mati aksiden, mati sakit jantung, mengejut. Dan macam-macam kes kematian mengejut. Soalannya, adakah kita bersedia? Tanda-tanda dah banyak nampak. Jiran kawasan kejiranan kita pun ramai yang mati terkejut. Mati bukan terkejut mati, mengejut mati, tiba-tiba mati. Kan? Tu sebabnya, percaya atau tidak, anak murid saya di USIM.
anak-anak murid tempat saya di USIM, dia ada di antaranya membuat kajian. Rupa-rupanya lebih 80% yang meninggal disebabkan penyakit kanser akan meninggal pada hari dan bulan yang baik. Ramai yang tak perasan. Cuba tengok balik saudara mara kita, ahli keluarga kita yang pernah meninggal sebab kanser. Cuba semak balik. Dia meninggal hari apa? Hari dan bulan yang baik. Macam mana tak hari dan bulan yang baik? Dia ni pula Allah Ta'ala takdirkan dia tahu dia mati bila. Lebih kurang lah dia tahu. Lebih kurang dia tahu dia mati bila sebab doktor cakap dia, awak ada tempoh tak sampai 3 bulan pun lagi. Kalau kita macam tu senang. Kita memang cakap, yalah cakap boleh lah. Tapi betul, dia tahu dia nak mati. Dia dah confirm dah doktor cakap ikut kadar denyutan jantung dia, ikut dari segi kapasiti kelemahan jantung nadi dia ni. Tengok dari segi keupayaan dia, dia tak boleh sampai bertahan pun sampai 2 bulan tak sampai contohnya. Maka apa dia buat? Tak ada, dia pergi funfair lagi dah. Tak ada dia KK apa? KK apa nama tu? KK challenge. Ha. Dia joget kan? Tak ada. Tak ada buat lagi dah. Masa tu fikir apa? Aku mati dah ni. Apa dia buat? Mak, ni 10,000 mak tolong bagi dekat Bang Long. Sebab Bang Long nak meniaga hari tu tak pakai duit. Mak bagi kat dia. Sedekah kat dia. Ni mak 10,000 hantar rumah anak yatim. Ni 10,000 letak rumah ibu tunggal. Ni lagi 20,000 mak dengan ayah pergilah umrah. Pakailah duit ni. Lepas tu lagi 5,000 ni hari tu ada apa ni nak pakai kawan saya bagi dekat dia. Lepas tu ni bagi dekat sekolah lama Semangan kat sana. Ni bagi kat masjid mak ayah lagi 15,000. Lepas tu lagi 200 ni mak tolong top up. Top upkan handphone saya. Kenapa? Sebab dia nak telefon seorang-seorang. Nak beritahu, minta maaf dia tak nak pergi dah. Apa lagi yang paling baik pada tu? Prepare betul. Prepare. Kita ni yang perasan tak mati-mati kan. Membelasah orang, bergaduh dengan orang, mengutuk orang macam hidup 1000 tahun ni. Betul? Orang sini taklah. Ni saya cakap mana tak? New Zealand ke mana tu? Di sini okey. Betul. Tu hakikat dia. Kita akan mati. Kan? Tiap-tiap diri akan merasai mati. Soalannya, apakah kita bersedia untuk mati? Kan? Ada sepasang suami isteri jumpa saya kat Wangsa Maju. Jumpa saya. Dia cakap ni lepas ceramah tu dia kata nak sangat jumpa dengan tuan, lama dah nak jumpa. Oh ya ke, bawa hajat anak ni, anak nak sangat jumpa. Mana anaknya? Maaf tuan, anak kami dah meninggal lah. Kenapa? Meninggal dalam tidur. Berapa umur dia? 11 tahun. 11 tahun meninggal dalam tidur. Tak ada sakit, tak ada apa. Ya ke? Ya Allah. Tapi tuan tiap-tiap malam tak pernah miss tengok video tuan. Tapi bukan itu sebab kematiannya, faham? Kan kena saya explain dulu tu. Kan kau viral kan. Kalau kau nak mati kau tengoklah video dia. Macam tu. Kan. Tapi nak cerita budak ni setiap malam tengok majlis ilmu. Bukan ceramah saya je lah. Mungkin ceramah-ceramah lain pun dia tengok. Tapi kita kadang setiap malam hari tu berapa ramai tu. Ada yang mati sebab tengok World Cup itu. Punya tension dia Jerman kalah. Mati. Sebab tak layak quarter final. Sabar. Saya sebagai penyokong Jerman tabah. Tak ada nak sedih-sedih pun. Tapi betul tak? Ramai yang mati. Dulu masa zaman badminton ni kan tak dulu badminton Piala Thomas. Berapa ramai yang mati terperanjat sebab Malaysia menang. Menang pun mati. Kalah pun mati. You know? Betul. Ada orang malam pertama mati. You know? Baru bini pegang je. Mati. Kahwin bini muda kan. Bini muda terperanjat. Tak pernah tengok. Pegang mati. Dengan izin Allah kan, Allah Ta'ala dah tulis kematiannya pada ketika itu. Nak cakap apa? Kan? Cerita pasal mati semua tahu dah. Cuma nak mati macam mana? Nah, itu sebabnya imam doa Allah makhtim ala nabi husnil khatimah wala tahtim ala nabi su'il khatimah. Kenapa imam minta penyudah yang baik? Penyudah yang baik. Di Kuala Pilah itu saya ceramah ada satu kampung nama kampung Temeris. Dua tak silap saya, dua bekas imamnya meninggal dalam solat. Allahu Akbar. Seronok kan. Ada seorang di Bangi meninggal tengah semayang, meninggal. Allahu Akbar. Benda tu berlaku depan mata kita. Kita tahu, ada dah kita berlaku. Kan? Tu sebab doa. Mana nak mati tengah semayang ke mati tengah karaoke? Mesti tentu tengah semayang. Tengah karaoke meninggal, ya Allah. Engkaulah nak kau kat kedai tom yum.
Apa hal tu? Yang seorang tanya. Apa hal? Lupa lirik tu. Usik-usik tumbang dengan mikrofon. Sebulan tak habis cerita. Kau tahu tak, ya Allah, dia meninggal masa tengah menyanyi. You good. Lagu apa? Seorang tu tanya. Kan? Habis kan, mati tengah. Bayangkanlah mati tengah. Mana nak? Mati tengah menyanyi ke tengah sujud? Sujud. Semua nak mati tengah sujud. Tapi jangan imam. Macam ni punya ramai jemaah. Kalau imam meninggal tengah sujud, hara makmum. Allahu Akbar. Imam baca sedap. Dia berdehem sikit, rupanya meninggal. Jangan ngelak jadi imam ni. Ni contoh. Contoh. Imam steady sini. Nak meninggal. Makmum dah mula lamanya sujud. Ya Allah. Lamanya sujud. Yang seorang tu siap tinjau. Belum lagi weh. Itu orang sebelah. Yang seorang tu dah tak tahan bisik. Weh. Apa? Lama sujud. Seorang cakap. Weh. Dalam semayang tak boleh cakap. Yang sebelah tu. Dia terengah. Si baik aku tak cakap. Weh dah batal semayang kita. Weh dah batal semayang. Dia pun kejut imam. Usik imam, rebah. Rupanya imam meninggal tengah sujud. Sebulan juga tak habis ceritanya imam meninggal tengah semayang. Di Bangi ada seorang lelaki meninggal waktu tengah solat. Lepas tu disemak-semak, disiasat-siasat. Tanya kebetulan pula bekas imam di Masjid Negeri Sembilan di Seremban. Dia kenal dengan jiran tu. Jiran kepada yang meninggal dekat Masjid Bangi ni, dia kenal. Bila ditanya, rupanya cara hidup dia. Cara hidup dia, bayanganlah di ruang tamunya, dia mengaji. Depan TV mengaji. Dekat meja makan, sementara isteri hidang makan, mengaji. Ada Quran kecil dekat situ. Masuk bilik atas kepala katil, ada Quran tu, ambil, baca. Kita kadang je tengok, bila last mengaji? Tanya balik, bila last mengaji? Kadang-kadang dengan bangganya, aku khatam waktu tadika, dah khatam lah. Bangga khatam waktu tadika tu. Bila lah khatam? Tu lah sekali. Yang seorang tu pula, yang perempuan tu tanya, bila khatam? Waktu sebelum akad nikah. Dengan bangganya perempuan tu. Kan? Dengan pakai baju pengantinnya. Kan? Dengan mengaji sini, bersimpuhnya. Dengan mikrofon. Mikrofon mengaji. Satu taman, satu kampung dengar dia mengaji khatam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia baca, Ara'aitalazi. Ya Allah, apa mengaji ni? Mengaji pun tak waktu, macam mana? Tu sebab kena belajar. Belajar. Tu last mengaji. Kan? Mana Quran lah, tahan mari. Berabuk dah Quran tu. Sehari kita tinggalkan Quran. Seminggu Quran tinggalkan kita. Seminggu kita tinggalkan Quran. Sebulan Quran tinggalkan kita. Sebulan kita tinggalkan Quran. Setahun Quran tinggalkan kita. Setahun kita tinggalkan Quran. Sepanjang-panjang berpuluh tahun Quran tinggalkan kita. Dan akhirnya dalam Quran semuanya ada. Tak pernah lagi orang baca Al-Quran rasa susah hati. Tak pernah lagi orang baca Quran rasa pening kepala. Tak pernah. Malahan orang rasa tenang. Tenang je bila rasa. Tanyalah orang yang tadarus. Tenang. Itu sebab dia tak pernah komplain bila mana lepas tadarus dia dapatkan pelikat. Tak pernah komplain. Orang ni pun satu standard baca Quran, orang tadarus ni kau bagi. Cuba tukar. Mulai tahun depan tadarus dapat jam Rolex seorang sebentuk. Dan juga package umrah. Cuba tengok. Koyak Quran tu berebut nak mengaji. Yang period pun nak mengaji. Ini masalah tu. Tak adalah. Tapi itulah keadaan dia. Kan? Ngaji Al-Quran. Jadi, ada beberapa amalan atau persiapan yang boleh kita lakukan. Kita sampai ke berapa ni? Kan? Ceramah sampai ke berapa ni? Ikut suka? Ha? Oh, Kang Azan beritahu saya. Lepas azan kan sambung. Tak apa, berhentilah pukul berapa nak berhenti. Kita cuba sebelum subuh.
Alamatnya tinggal saya dengan penganjur je. Kan? Tak apalah. Dulu saya pernah ceramah dulu. Adalah pemimpinnya, dia datang kat situ. Lepas tu dapat nota. 10 minit lagi. Dia bagi 10 minit kat saya pun pandang. Dengan YB tu. Tok, 10 minit ni. Pedulilah, sambung. Saya pun sambung. Saya sambung lagi 2 jam. Menyesal YB tu tadi. Dengan dia tak boleh bangun. Tapi insyaAllah, saya adalah penceramah yang faham tanda-tanda orang suruh berhenti, insyaAllah. Tak payah bagi signal macam ni. Muka pun saya tahu dah suruh berhenti. Maklumlah kan. Tuhan bagi kelebihan. Dia sebenarnya insyaAllah. Saya dalam ceramah pun saya tak kisah. Siapa nak tidur, tidur. Betul? Sebab saya tak boleh nak marah. Sebab memang itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia kadang kat rumah payah nak tidur. Kat tempat ceramah ni senang betul. Jadi tidurlah kan. Yang tak boleh tidur pun ceramah. Pernah tengok yang berceramah tu tidur? Oh, kalau dia berceramah dia tidur, hebat dia. Tapi sebenarnya kena faham. Orang yang kalau boleh dengar ceramah saya daripada mula sampai habis, itu biasa. Tapi kalau dia sekejap tengok, kejap dia lelap. Hebat orang ni. Sebab sambil dengar dia zikir. Tapi yang paling hebat sepanjang ceramah dia zikir. Itu hebat tu. Hebat. Tapi kalau boleh, nak tidur boleh tidur. Jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah. Sebab orang sebelah pun nak tidur juga. Okay. Persiapan yang pertama, memperbanyakkan taubat dan istighfar kepada Allah SWT. Bersatu. Kan? Rasulullah SAW pernah menasihati umatnya agar sentiasa bertaubat kepada Allah SWT dengan sabdanya, sesungguhnya Allah SWT masih menerima taubat hambanya sebelum rohnya sampai ke tenggorokan. Sebelum sampai kat sini, memang diterima taubatnya. Bertaubatlah banyak-banyak. Itu sebabnya kita lepas sembahyang, memang kita tak lepas. Astagfirullah. Yang bersih, Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan kita baca 3 kali lah paling kurang kan. Tapi kalau kita ikutlah sahabat, zaman sahabat dulu, tak kurang 70,000 kali dia istighfar sehari. Sebab sahabat dulu yakin dengan istighfar tu, pertama dijauhkan pada bala dan musibah. Yang keduanya juga diampunkan dosa-dosanya. Dan juga dikurniakan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Dah diberitahu, Nabi dah beritahu dah. Tapi kita kadang ambil gengan. Istighfar time terperanjat. Astaghfirullahalazim, bila balik terperanjat tengok suami balik. Marah anak, astaghfirullahalazim. Dia pada dia istighfar apa? Tu sebab budak-budak kalau tanya, apa maksud istighfar? Marah, dia kata. Istighfar ni minta ampun dengan Allah. Minta ampun. Nah, melainkan kita yakin kita tak ada dosa. Cuba angkat tangan. Siapa yang yakin? Alhamdulillah. Setakat ni daripada awal tahun semenjak imam baca doa awal tahun sampai sekarang belum ada dosa lagi dah. Angkat tangan. Tak ada kan? Azan. Jadi kita rehat sekejap azan ni.
InsyaAllah tersambung. Jadi bila dah sampai ke sini, sebelum sampai sini nyawanya, kita bolehlah lagi minta ampun, minta taubat kepada Allah SWT. Kan sahabat-sahabat dulu dia mengamalkan istighfar tu. Kan, melainkan kita yakin kita tak ada dosa. Mana boleh? Confirm ada dosa. Kan? Kadang-kadang tak sebab cakap, tak sebab buat, ada macam-macam sebab. Tapi memang kita ini berdosa. Itu sebabnya sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat, kata Nabi. Kan? Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang bertaubat dari dosanya adalah seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sentiasalah kita bertaubat, ambil masa. Kan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Paling kurang berapa? Buat 1000 kali sehari. Itu paling baik. 1000 kali. Bukan banyak 1000 kali ni, tuan-tuan. Kan? Kalau kita baca astaghfirullah, astaghfirullah ikut kan, janganlah kita balun sekali 1000. Buat lepas subuh 200, lepas zuhur 200. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, 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 200. Lepas zuhur 200, lepas asar 200, lepas maghrib 200, lepas isyak 200. Cukup 1000 sekali. Takut bila kita terus bantai 1000 sekali. Astagfirullah, astagfirullah, penat. Besok tu tak buat lagi dah. Buat lepas subuh. Jadi cukup 1000 kali. Sebab ramai yang tak perasan kelebihan istighfar. Kita ni ada kitab amalan kita, buku catatan amalan kita. Amalan dosa-dosa kita tu dipadam dengan istighfar. Satu dosa padam. Katalah dosa hari tu habis. Katalah contoh. Tapi istighfar kita ni banyak ni. Mana perginya? Buka pula muka surat semalam. Padam. Buka pula muka surat sebelum tu. Itu sebabnya kita kena rajin istighfar. Istighfar ni pula boleh mencuci satu titik noda dan dosa dalam hati kita. Istighfar banyak-banyak. Jangan jadi orang yang sombong. Orang yang sombong sebab dia rasa dia tak ada dosa, dia tak minta ampun dengan Allah. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bakal capui. Orang di 9 cakap. Menabut hilang. Sibuk sangat. Imam bagi salam, dia bagi salam tu keluar. Imam ada lagi ni. Paling tidak istighfar. Kau sibuk sangatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk ni, sibuk. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Doa yang paling ringkas. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar warhamna rabbil alamin. Balik. Apa sagolak pula? Doa apa? Siapa cakap tu doa makan? Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, kata rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Mana makan? Kau orang yang baca doa tak pernah faham tu masalah tu. Doa tu cantik dah tu sebenarnya. Kan? Tak kisah dah. Tu sebab kadang-kadang kita ni tak baca doa tu sebab rasa tu time makan je boleh baca. Time lain pun boleh baca. Tapi kalau baca doa tu, kita nak cepat. Jangan kuat-kuat baca. Takut orang sebelah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalau baca Allahumma barik lana. Doa makan orang sebelah. Orang sebelah dengar pula kan doa makan. Kan? Itu dia. Itu pertama. Yang kedua, amalan yang kita boleh buat. Selain pada istighfar, ingatkan dosa-dosa kita tu tadi. Ingat ya, istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Dalam kereta, siap dah. Tasbih kau sekarang ni canggih dah. Tekan. Memang exactly. Apa yang kita kira tu. Tepat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tekan kan? Ini yang rajin pakai tu, tak pergi umrah rajin. Pergi haji rajin. Pergi Makkah je, balik kucing dah mula dia malas balik. Kan? Ya, kadang tu detail lah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir kami banyak. Nah, ni orang pergi. Sini ramai tak dapat pergi? Kucing, ramai pergi. Ramai lah kot kan dekat sini, masjid ni. Karya masjid ni ramai pergi. Ada berapa ratus? Ramai lah kan. Tengah musim ni. Sekarang ni musim ni, saya difahamkan di Mekah sekarang ni 59 darjah Celsius. Tengah panis mana tu. Tu sikit mana. Bukan cakap saya anda mana, saya pun sama lah, tak tahan pun panis betul. Tapi di akhirat besok lebih lagi. Sini tu sikit tu. Tu gambaran nak persediaan tu. Kan? Tu tajuk lain lah. Kan? Tu tajuk lain. Tapi mana kata kita minta ampun banyak-banyak dengan Allah. Kan? Minta ampun banyak Allah. Kadang-kadang kita tengok orang yang pergi haji ni, pergi umrah, kita tengok kan, ya Allah, boleh lapeh ke orang tua ni. Kita tengok orang tua tu, ya Allah, menggigil, tengok balik steady. Yang muda-muda tu pula, merah-merah, muka balik. Betul?
Nak cakap apa? Semua bahagian masing-masing. Jangan cakap lah. Tapi kalau dapat pergi haji, jangan kita dengar cakap orang yang tak memberi semangat kat kita ni. Kalau elok, pergi sana. Sana 59 darjah tahu. Kau dah lah jarang pergi masjid. Tak nampak tak tidak Kaabah ni. Wah, ayat. Ayat. Allahu Akbar. Orang yang belum pernah pergi dia dengar, wah ni kacau ni. Mulalah bagi alasan tak pergi. Pergi. Jangan tak pergi. Ada seorang tu pun lagi pula. Dia dapat panggilan yang terakhir. Dapat panggilan terakhir, dia boleh cakap tu. Dia boleh terlepas cakap. Panggilan terakhir, dia ingat dia tak pergi. Tiba-tiba dapat panggilan kena pergi. Dia senarai simpanan. Tiba kena pergi. Terlepas daripada mulut dia. Lebih baik tak payah pergi, dia kata. Lambat sangat, dia kata. Isteri dia cakap, abang ni cakap macam tu pula. Apa yang berlaku? Naik je flight. Turun je di bumi Mekah Al-Mukarramah. Jejak kaki di Jeddah. Langsung koma. Nah. Nak cakap apa? Tunai Allah Ta'ala bagi. Lebih baik tak pergi. Dia langsung tak sedar. Bini dia tolak dia. Bawa mana yang boleh. Mana nangis bini dia. Bawa mana yang boleh je. Hantar balik. Sampai jadi Kuala Lumpur. Sedar tak sakit apa. Cakap apa tu main-main. Itu sebab tapi kalau pergi. Janganlah takut dengar cerita macam-macam. Tak nak lakukan jadi apa-apa kang. Aku ni dah lah tak semayang. Mengaji pun tidak. Tak semayang. Tak mengaji, belajar mengaji. Pergi. Kita ni jadi tetamu Allah. Sangka baik. Allah Ta'ala beritahu, aku sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku. Sangka lebih baik. Allah Ta'ala panggil kita. Allah Ta'ala sayang kita. Bagi peluang datang. Pergilah. Hanya orang yang dah pergi je tahu nikmat pergi. Belum pernah lagi orang balik pada Mekah cakap, aku tak nak pergi lagi dah. Tak nak pergi lagi dah. Tak ada. Kebanyakan ni, ya Allah, sampaikanlah aku ke Mekah lagi. Ya Allah, aku nak sangat datang nak jumpa Nabi. Ya Allah. Macam tu. Kan? Hanya orang yang pergi je tahu nikmat pergi. Orang yang belum pernah pergi, walaupun ramai cakap, baik kau muda-muda ni pergi. Tak faham dah, pergi baru tahu. Macam orang kahwin muda lah. Hanya orang yang kahwin tu je tahu nikmat ni. Orang lain dapat tengok je tak faham. Kita juga seronok lah kau. Kita cakap je tapi yang kahwin. Macam dengan ceramah ni. Mana sama orang duduk tengah dengan orang bersandar? Lain tau. Beza. Nikmat dia tu, hanya orang yang bersandar je faham nikmat bersandar. Pun contoh. Ni nak bagi contoh. Bagi dia faham. Jangan kecil hati pula. Ni contoh. Contoh. Aduh, 2 kali dah ni dia kata. Okay. Confident ni kan. Tak, ni contoh. Okay. Jadi, yang keduanya, perbetulkan. Amalan yang kedua. Persediaan untuk kematian. Perbetulkan ibadah salat kita. Dan belajar untuk lebih khusyuk. Nak khusyuk ni senang je. Yang paling senang sekali minta dengan Allah. Bukan minta dengan orang lain. Bukannya nak senyap-senyap. Kadang-kadang lagi senyap tu lagi susah. Tapi kita dengan Allah ni minta. Ya Allah. Kaulah Maha Kuasa menyurniakan perasaan cinta dan kasih kepada Allah dan Rasul. Maka kau kurniakanlah kepadaku perasaan kecintaan agar aku khusyuk kepadamu. Ya Allah. Minta macam tu. Tapi tak payahlah. Sabut dalam hati je. Ya Allah. Bagilah aku khusyuk. Ya Allah. Macam tu lah. Ini je tengok. Time semayang lah jumpa barang hilang. Allahu Akbar. Lah atas meja rupanya kunci tu. Jumpa kunci tu. Masa tu lah bincang. Minit mesyuarat tak buat lagi. Allahu Akbar. Malam ni ceramah ni. Kena tunggu ni. Kena cepat duduk depan ni. Contoh. Kan dalam semayang. Tu sebab Nabi pesan dalam khutbah terakhir. Nabi kata. Syaitan dan iblis. Mungkin berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang besar. Tapi tak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Dia kacau kita semua benda dalam hati. Time semayang tengoklah. Time tu lah Allahu Akbar. Dia tiup hidung kita. Tu yang gatal hidung tu. Pasal nak. Wahal tadi tak ada pun tengah semayang. Habis bagi salam tak ada gatal lah hidung. Dia semayang lah. Dia tiup telinga. Dah gatal telinga. Tu yang sami Allahu liman hamidah. Celah-celah ni semua kacaunya. Ditiupnya gatal semua kat pelipat-pelipat gatal. Paling favorite lubang punggung. Itu favorite betul. Dia memang lepak situ. Itu yang kadang-kadang kita semayang terasa macam keluar angin tu. Nabi pesan pedulikan. Tu setan. Pedulikan. Kadang-kadang melainkan ada 2 tanda besar. Pertamanya bunyi, keduanya bau. Faham? Kadang-kadang kita Allah basah setan. Faham? Setan.
Tapi kalau dah membobok bunyi, bam, setan gitu kan. Orang belakang kau lah setan kan. Depan muka kawan tu. Kan? Agak-agak lah. Kan? Nah, tu tengok. Kan? Jangan kita selalu dalam solat ni juga bukan hanya belajar, tetapi jangan kita melambat-lambatkan solat. Kan? Yang lelaki cubalah bersolat berjemaah di masjid atau di surau. Macam ni. Cuba tengok hari ni. Alhamdulillah. Saya seronok datang masjid ni. Yang datang ni semua yang bertakwa ni insyaAllah. Amin. Saya tak boleh nak tolak undangan masjid ni sebab saya difahamkan. Jemaah subuhnya pun macam ni lah ramai. Apa salah senyap lah tu. Ada yang pandang betul ke? Tapi insyaAllah saya difahamkan kat sini kurang-kurang pun 7 saf ada subuh alhamdulillah maintain. Sebab bayangan puak-puak Yahudi tu kata dia tak takut dengan Islam selagi mana masjid-masjid dan surau-surau mereka tak lebih daripada 3 saf subuh. Itu KPI dia orang. Tu sebab kita kena letak target jemaah subuh. Alhamdulillah sekarang ni saya tengok kalau di Semenanjung lah, di bandar-bandar besar tak ada masalah, di kampung-kampung ni masalah sikit. Sebab kurang dah, orangnya dah kurang. Ramai yang dah berhijrah kan. Tu kalau memang orang tak ada tu tak apa. Ni orang ada tapi tak datang. Macam ni alhamdulillah ramai. Cuma yang tak datang lagi ramai lah. Kan? Bila tak muat masjid ni, dia pergi masjid lain. Tak apa. Tapi macam alhamdulillah macam ni maintain. Kan? Cuba semayang jemaah di masjid Iswa. Salat adalah amalan yang pertama disemak pada hari akhirat kelak. Itu yang pertama ditanya, bukan ibadah lain. Itu sebab orang lelaki sekali-sekala di rumah buat jemaah juga. Itu untuk keluarga, pimpinan keluarga, bercahaya rumah. Antara sebab rumah tu tak ada beza dengan kubur adalah sebab tak ada ni ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan. Salah satu cara solat. Jadi imam tak confident maghrib, bawa zuhur. Senang tak bunyi. Orang perempuan kalau lah suami tiba-tiba ajak sembahyang jemaah zuhur, jangan diperkecilkan keupayaannya itu. Jangan dilemahkan semangatnya. Jom sembahyang zuhur. Oh ayah, nyegarang. Isteri jawab, baik bang, macam tu je. Cuma lain kali bang, lepas dalam 2-3 bulan lagi kita buatlah maghrib pula. Macam tu. Ini suami, jom zuhur. Zuhur beranilah, cuba maghrib tengok. Jangan macam tu. Jangan macam tu kan. Bagi galakkan. Suami mula-mula steady je. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Isteri kat belakang, suamiku. Baru betul ketua keluarga. Kan? Sampai Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Isteri pun cakap, bang, kita kena buat perubahan. Abang ni daripada kejap kita kahwin. Nak a'tainakal Allah. Nak a'tainakal Allah. Tukarlah ayat lain. Yalah, malam nanti tukar. Malam tu tukar. Malam tu nak semayang. Sebelum angkat takbir bini, bang. Allahu Akbar. Habis waladdallin amin. Lepas tu senyap. Suami dia fikir, apa ayat dah baca ni? Bini dah berdebar ni. Apa ayat ni? Apa ayat malam ni? Apa ayat malam? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ui, panjang malam ni. Pendek salah, panjang salah. Rupanya Yasin Allahu Akbar. Ui. Apa pendek kan? Buat hari pertama satu ayat. Tak apalah kan? Tak apa kan jadi imam. Daripada Abu Hurairah katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda bermaksud sesungguhnya amalan mula-mula sekali dihisapkan seseorang pada hari kiamat mengenainya ialah salatnya. Jika salatnya diterima maka sesungguhnya beruntung dan berjayalah ia. Jika salatnya tidak diterima maka kecewa dan rugilah ia. Jika terkurang daripada salat fardu sesuatu, Allah Ta'ala berfirman, nak tunjuk kasih sayang Allah. Kalaulah salatnya itu terkurang pahalanya, maka Allah Ta'ala tanya, periksa. Adakah hamba-Ku itu mempunyai solat-solat sunat untuk dicukupkan dengan apa yang terkurang daripada solat fardu? Demikianlah dengan keadaan amalan-amalan lain. Ada tak benda lain nak tampung? Makna amalan-amalan sunat kita tu. Kadang kita solat qabliyah ba'diyah ni, saya tengok. Ada orang tu tak apalah, kau lain buatlah.
Aku dah banyak, lebih kurang macam tu lah. Dia tak cakap. Tapi macam tu cara orang lain sembahyang sunat ni dia. Macam tu lah. Nampak tak? Buat qabliyah ba'diyah tu, sunat. Kadang-kadang tu, sekali lagi ambil pengalaman kalau pergi di Mekah, Madinah, kita tengok. Orang kalau pergi sana, jajak semayang. Ada je, kadang terfikir, semayang sunat apa pula lepas ni? Bangun, semayang sunat apa pula lepas ni? Pasal nak? Kita pergi kan? Jajak semayang. Sekarang dah angkat takbir, dah semayang dah. Baru fikir, sunat apa ni? Nampak ni? Dia tak sempat niat pun. Allah Akbar semayang. Sunat apa ni? Betul. Solat sunat taubat, kita buat solat sunat tasbih, kita buat solat sunat tahajud, kita buat. Kan? Solat sunat taubat. Kan? Buatlah. Buat solat sunat banyak-banyak. Buat amalan-amalan sunat, itulah yang akan tolong kita. Nabi ni akan tolong kita akhirat besok tu. Bila dah mati sampai ke depan mahsyar, Nabi nak tolong kita tengok amalan sunat kita. Amalan sunat maknanya Nabi sebut faman ahya bisunnati faqad ahabbani. Siapa yang hidupkan satu sunatku, maka dia sayangkan aku. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Hidupkanlah amalan sunat yang ada. Selain daripada sembahyang sunat tu tadi, mungkin kita sedekah, mungkin kita makan buah tamar. Buah tamar jangan bulan puasa ya berjumpa. Bulan puasa lah baru nak dengar iklan tu. Nazak-nazak iklan tu. Sup tayub. Usup tayub. Habis bulan puasa, tengok. Buah tamar hilang, kotak hilang. Ngusup-usup hilang. Kan? Sedangkan Nabi memang jaga rumah orang Islam ni. Nah, kalau Nabi ikut Nabi lah. Dua makanan yang memang ada. Pertama buah tamar, yang keduanya madu. Faham orang perempuan? Yang pertama. Gurau ya. Madu lebah. Memang ada. Buah tamar. Nabi sebut barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari akan dijauhkan daripadanya penyakit keracunan. Amalkanlah buah tamar. Takut ada yang baca kan, daun senja macam manusia senau manis. Langsung senyum kawan tu. Tu benda tu termasuk juga tu sihir. Dia tiup-tiup dah senyum tengok orang tu. Amen. Bahaya sekarang ni. Ada orang tu pula dia pakai amalan-amalan yang kurafat ni. Dia pandai hantar je, menyembuh kan tak pandai. Tu lagi parah. Kan? Jadi itu dah. Buat pendinding diri yang paling kuat sekali itu salah satunya. Nak diet pun elok buah tamar. Buah tamar elok. Diet. Pagi-pagi kan? Pagi-pagi makan buah tamar 7 biji. Sampai tengah hari kenyang. Jangan risau. Ini heboh badan dah gemuk lah kan? Tapi diet apa? Tak payah makan ubat yang mahal dah. Buah tamar tu. Makan buah tamar. Saya tu masa program diet saya tu, saya makan pagi tu, makan salad dengan apple hijau. Salad dengan apple hijau. Lepas tu kalau makan kelok konflik tu, jangan campur susu. Letak air panas, kan konflik tu dia macam tawar aje. Letak air panas kosong, kemudian pecah-pecahkan, kita lenyek-lenyekkan buah tamar tu. Dapat manis buah tamar tu saja. Kalau boleh lah, cuba buat. Lepas tu pukul 10 pagi makan pisang 2 biji je. Bukan 2 tandan tau, 2 biji. Oh, itu bukan lagi teruk daripada borok tu. 2 biji. Tengah hari tu exercise sikit. Petang pukul 3 baru makan ayam dan ikan yang dibakar saja. Malam pula makan buah yang dapat lepas ceramah. Saya tak, malam ni dapat buah ke tak? Tak ada. Menyakat la ilaha illallah. Tapi betul kan? Tapi itu kurang. Dia 4 benda putih yang kena jaga kalau nak diet ni. Gula, susu, tepung, nasi. Tu saya belajar sikit tu. Paling susah nasi. Nasi paling susah. Tapi kalau kita boleh settle 2 minggu boleh tahan tak makan nasi, makan lauk atau makan benda sayur, benda-benda lain, insya-Allah 2 minggu dah turun berat badan dan kita dapat ringankan badan kita insya-Allah. Lepas 2 minggu kita dah rasa okey. Tapi kalau lepas 2 minggu tu kita makan nasi balik, badan kita akan lagi cepat naik daripada sebelum. Alhamdulillah, saya dah start berhenti makan nasi. Last saya makan nasi malam tadi. Malam ni tak makan kot, cik mi kolok dah malam ni. Wow, tapi tu diet kan, buah tamar. Bayangkan, rupanya makanan yang paling sihat antara makanan yang sihat, makanlah. Kan? Hari ni macam-macam makanan gitu. Tuan-tuan kena jaga makanan ni. Kat luar sana banyak sangat makanan-makanan junk food sekarang ni, restoran yang apa tu macam-macam betul. Tuan-tuan kena check betul.
Bukan semua boleh makan. Lepas tu bila zaman-zaman raya ni saya tengok ramai yang hidang marshmallow. Bukan semua marshmallow boleh makan. Ingat. Cek betul-betul. Kalau tak confident, jangan bagi. Jangan beli. Tu belum cerita lagi. Ada satu biskut tu ramai makan. Wah, dia tak tahu. Dalam biskut tu yang siap timbang. Mahal biskut tu. Ada orang tu siap buat hamper lagi. Saya tak nak sebut lah jenama biskut tu. Nanti kemudian saya bisik dengan imam. Biskut ni dia campur dengan lat bab 1 tu. Babi lah. Kau tak faham. Dia campur dengan tu. Tu yang kita makan tu senyap, sedap, kenyal-kenyal macam tu. Saya pernah makan tu. Saya cerita tu. Masa tak tahu dulu lah. Dulu pernah makan. Tapi itulah. Kita taubatlah banyak. Lepas tu kena tengok. Macam coklat-coklat yang popular tu. Ada tu. Kena faham. Kerana dekat airport kita beli tengok. Made in mana. Kalau dia buat dekat Malaysia. Mungkin boleh makan. Sebab ada togo halal tu. Sebab ada yang daripada luar negara. Packaging semua sama. Hati-hati. Ada satu restoran tu, hidangkan kambing. Saya tak nak sebut restoran mana. Adalah. Rupa-rupanya ada dia pour wine. Dia taburkan arak dekat daging tu. Tu jadi sedap tu. Tu kena jaga-jaga. Baru ni ada satu rumah datuk tu saya pergi. Ada open house. Macam-macam binatang hidang. Wak-wak, bom punai. Kancil, napuh, rusa, landak, semua tu. Ostrich. Tapi ada satu mujuk lah dia tanya saya. Dia sempat tanya. Ustaz, komodo boleh makan tak? Dia kata. Kalau tidak ikut hati dia nak hidang komodo juga. Saya kata tak boleh. Kata. Kan? Kena tengok sifat dia. Melainkan darurat boleh makan. Tapi janganlah sesaja nak bagi. Jangan. Dop lain. Dop tu biar padang pasir. Jenis tu saja yang boleh. Sesaja nak makan. Tengok. Saya dah terbayang kalau menyarap biawak tu dekat atas meja tu macam mana lah kan. Betul. Jaga makanan kita tu jaga. Kemudian kan periksa lah adakah hamba-Ku tu punya solat sunat dicukupkan dengan apa tu kurang bersolat fardu, demikianlah keadaan amalan lain. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maknanya amalan-amalan sunat yang akan bantu kita. Kita akhirat jumpa kita minta tolong dengan nabi-nabi lain, semua tak boleh tolong. Jumpa nabi kita nak minta syafaat. Ya Rasulullah bantu aku, ya Rasulullah bantu aku, ya Rasulullah. Masa tu nabi tengok. Aku macam pernah dengar suara dia ni. Sama ada pernah dengar ataupun tahu kenal kita sebab amalan sunat kita. Nak dengar suara ni. Rupanya dia pernah selawat untuk aku. Dan ada orang selawat pun tak nak. Nabi sebut al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salih alaih. Orang yang paling kodakut adalah bila dia sabut nama aku dia tak nak selawat. Senyap, sombong dengan Nabi. Itu sebabnya. Yang ketiga, amalan yang ketiga. Menyelesaikan semua hutang piutang. Hutang-hutang kau dah settlekan. Roh seorang mukmin yang beriman atau roh seorang syuhada akan tergantung di antara langit dan di bumi kerana hutang yang belum diselesaikan. Jangan tangguh-tangguh untuk membayar hutang. Apabila mempunyai wang yang cukup, terus membayarnya. Salah satu perkara yang menakutkan ialah apabila hutang itu tidak dapat diselesaikan. Bila mana orang yang masih menanggung hutang itu mati dan meninggal dunia keadaan hutang belum diselesaikan. Tiba-tiba meninggal. Hutang tu dia tak selesaikan dan masalah hanya anak-anak, isteri atau pewaris tak tahu pun tentang hutang-hutang itu. Itu sebabnya kadang-kadang bila usung jenazah tu kan, kadang-kadang sebelum angkat, wakil keluarga sebut kalau ada hutang piutang arwah ni, bolehlah tuntut kepada kami dan kalau nak halalkan tu pun lebih baik. Tapi kalau nak jumpa saya atau jumpa ahli keluarga ni, dia sebut kan, sebab nak beritahu pentingnya hutang ni. Malahan, orang yang meminjam dengan niat tak nak bayar. Nabi kata orang tu akan dihimpunkan akhirat besok di kalangan perompak penyamun. Pencuri. Sebab pencuri ambil barang niat tak nak pulang. Macam tu juga orang meminjam. Akhir zaman ni salah satu tanda akhir zaman. Orang yang bagi pinjam pula segan dengan orang yang meminjam. Perasan tak tu? Dia meminjam relax. Kita pula malu dengan dia. Nak cakap ke tidak? Nak cakap ke tidak? Nak minta ke tidak? Dah lama sangat dah ni. Kita pun cakap, Assalamualaikum, salam. Nak tanya? Tanyalah. Duit 1,000 yang kau pinjam dulu. Bila nak pulang? Ada ke aku pinjam? Itu tak tahan. Dia boleh tanya pula kita, ada ke kita pinjam? Ada tak dia pinjam? Bayangkan tu. Itu dia. Selesaikan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah SAW yang bermaksud, roh seorang mukmin itu tergantung-gantung, dihalang daripada tempat yang mulia, sebab hutangnya sehinggalah hutang itu dilunaskan. Itu sebabnya orang yang nak pergi haji, nak pergi Mekah, kan?
nak pergi, tak kisahlah pergi travel jauh-jauh, tulis senarai hutang tu. Ni dengan ni hutang banyak ni hutang banyak ni, hutang banyak ni. Pesan kat anak, pesan kat waris. Kalau mak tak ada besok, kalau abah tak ada besok, ni hutang-hutang ni tolong selesaikan mana yang boleh. Duitnya pun ada mak siapkan. Contoh, hantu lagi baik lah. Tolonglah settle, kau pandai lah settle kan. Mak tak ada duit kata. Kan, contoh lah kan. Tak kisah, tapi kena maklumkan tentang hutang tu. Tu Kemudian kadang ada lah kan, ada duit simpanan-simpanan tu bila ditaksirkan hartanya, harta pusakanya, bila wasiat itu tengok balik, harta peninggalannya mungkin ada yang boleh digunakan untuk menyelesaikan. Selesaikanlah. Yang keempat, perbanyakkan sedekah jariah. Tu kita cerita tadi awal-awal tadi kan. Perbanyakkan. Termasuk dalam kategori sedekah jariah adalah harta yang diwakafkan, termasuk tanah, rumah, kebun dan lain-lainnya. Orang Melayu Islam di Malaysia ni buat wakaf ni kurang sangat. Sedangkan yang itu adalah satu pahala yang permanent, yang paling mudah nak buat sebenarnya. Ada tanah, wakafkan untuk pusat tahfiz, bagi, gunakan. Kan? Ataupun buat satu rumah untuk mungkin wakafkan jadikan surau. Ya Allahu Akbar. Jadikan masjid, lebih lagi. Ada duit, kita kalau ada duit lebih, buat je. Sebab itulah dia kan, kerana selagi mana ada peluang, buat baik, buatlah. Orang yang mati tu, kalau boleh peluang hidup 5 minit, jadilah. Bila dia boleh hidup 5 minit, dia bukan cari selera mara, dia akan cari tempat dia boleh sedekah. Sebab apa? Itu je yang boleh bantu dalam kubur, boleh bantu akhirat. Misalnya, seseorang tu mewakafkan bangunannya untuk tujuan-tujuan awam. Tak kisahlah untuk sekolah, untuk asrama, untuk hospital, masjid. Tujuan-tujuan yang baik, untuk kebajikan seumpamanya. InsyaAllah Allah Ta'ala akan berikan ganjaran sewajarnya. Mendirikan bangunan untuk kepentingan awam yang dihalalkan Islam juga merupakan satu sedekah jariah. Bantu mana yang boleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ada bersabda yang bermaksud, apabila seorang itu mati, putuslah amalannya. Melainkan 3 perkara itu: sedekah jariah, ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain, atau anak yang soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu yang keempat. Yang kelima, menuntut ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah. Ilmu yang kita belajar itu sebab 3 perkara Allah Ta'ala tanya untuk orang yang dah mati. Pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa? Nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta, nikmat ilmu. Itu nikmat ilmu yang keempat. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah kita. Apa jawatan kita? Tak kisahlah AJK masjid, AJK lorong, ketua kampung, penghulu, wakil rakyat, menteri. Semua tanya. Dia akan tanya. Walaupun ketua keluarga pun tanya. Semua akan ditanya sama ada amanah itu dilaksanakan ataupun tidak. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang apa? Silaturahim. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan kita memutuskan hubungan sebab Allah Ta'ala akan tanya. Dekat dunia kita boleh tipu. Aku okey dengan dia, dia yang tak nak baik dengan aku. Tanya orang ni pula, aku okey, dia yang tak nak baik. Kita boleh tuduh menuduh. Tetapi hakikatnya Allah Ta'ala tahu siapa yang nak baik, siapa yang tak nak baik. 2 perkara yang paling susah dalam silaturahim. Pertama, minta maaf. Yang kedua, memaafkan. Dua-dua susah. Tetapi yang paling susah itulah yang mulia di sisi Allah. Minta maaf, tak ada syarat sebenarnya. Memaafkan orang pun tak ada syarat. Faham cakap saya ni? Bila minta maaf, kadang orang kita kadang gemak. Aku boleh maafkan dia dengan syarat. Tak ada syarat. Maaf ni tak ada syarat. Sebab nak baik je syarat dia. Kalau dia bayar balik duit aku 10,000, baru aku maafkan. Dia pun bayar balik. Jadi kita ni sebenarnya maafkan sebab apa? Kita ni minta maaf sebab silaturahim, memaafkan pun sebab silaturahim. Punya besar nilai silaturahim tu sebab Allah Ta'ala letak sifat rahim tu. Sifat Allah, rahim tu letak dalam perhubungan silaturahim. Balik pada ilmu tadi. Ilmu yang bermanfaat, maksudnya ilmu yang ada kita manfaatkan. Dan yang keduanya kita sebar panjangan. Itu juga salah satu persediaan untuk kematian. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda bermaksud, sesiapa yang mengajak ke jalan hidayah, maka baginya dari pahala seperti pahala sebanyak pahala pengikutnya, dengan tidak mengurangkan sedikit pun dari pahala mereka. Dan sesiapa yang mengajak ke jalan kesesatan, maka menanggung dosa sebanyak dosa-dosa pengikutnya, dengan tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Macam kita mengajak orang pergi disko. Selagi mana dia mengamalkan diskonya tu, disebabkan kita yang mengajar dia, kita lagi masjid dah, dia masih lagi buat sebabkan kita, maka saham kita tu berterusan. Dan cakap, pergi masjid belum tentu lagi elok perangai. Ada yang cakap tu. Pergi disko belum tentu lagi tak elok.
Memang betul, tapi pergi masjid, mungkin betul pergi masjid belum tentu lagi elok, tetapi ada harapan elok. Pergi disko belum tentu lagi jahat, betul, tapi ada harapan jadi tak elok. Belum pernah lagi orang pergi disko, berhenti jap, isyak. Tak ada. Jangan bohong. Kan? Nah, itu sebabnya, jagalah. Kita dah datang ke masjid ni pula, jangan kita action pula. Datang masjid minta, ya Allah, kau kurniakanlah istiqamah kepadaku agar terus datang ke rumahmu ini, ya Allah. Kurniakanlah istiqamah dalam ibadahku, ya Allah. Minta macam tu. Allah banyak. Ya, sikit lagi. Kan? Jadi makna kata, kita mengajak kepada kebaikan, ilmu yang bermanfaat. Ajar anak kita benda-benda baik. Ajar anak masuk kari, ajar anak masuk pertandingan azan, ajar anak masuk pertandingan yang masjid anjurkan. Ini ajar anak masuk pertandingan bintang kecil. Ajar anak menyanyi. Lepas tu anak terkeluar, mak bapak yang beria menangis. Allah, kesian betul. Bukan kat sini lah, tempat lain. Kurangkan. Yang keenam, anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dengan cara apa? Ilmu agama. Hantar anak kita kat sekolah-sekolah agama. Hantar anak-anak kita belajar ilmu agama. Ajar kita anak kita biar jadi anak-anak yang tahfiz. Lagi baik. Kan? Anak kita hafaz Quran. Quran dalam kepala dia. Apa lagi yang kita nak? Kita dah ada satu dunia dah rasanya. Kita dah ada lebih daripada apa yang ada kat dunia ni. Bila anak kita boleh menghafaz Al-Quran. Bayangkan anak kita balik kampung, ya Allah, sejuknya perut mak dia. Bila sampai time, tiba-tiba imam kata panggil, bagi dia jadi imam. Allah, anak kita jadi imam dengan tahap umur baru belasan tahun dah jadi imam. Ya Allahu Akbar. Apa lagi yang kita nak? Kan? So, anak menyanyi bintang kecil tak terasa perasaan macam tu. Anak aku menyanyi hebat. Tak ada. Tak ada rasa sebenarnya. Tetapi, yang kita nak kejar ni, itulah dia. Kan? Persediaan untuk akhirat. Insurans akhirat ni. Sungguh beruntung anak yang sentiasa mengingati kedua ibu bapanya dengan mendoakan mereka selepas solat dan semasa berada pada hari baik, bulan baik. Kita ajar anak kita solat jemaah subuh. Ajar solat jemaah maghrib. Paling tidak subuh maghrib. Subuh maghrib kita ajar anak kita. Besok kita dah meninggal dalam kubur. Anak kita dah kahwin. Dia cakap dengan isteri dia, yang kita sembang subuh jemaah abang ni kenapa tiba-tiba pula? Bukan apa, ingat arwah abah dengan mak dulu tak pernah tinggal kalau salat subuh dengan salat maghrib ni semain jemaah sesama. Dapat saham. Itu maksudnya. Jadi anak kita pula dah lah solat. Lepas tu doakan kita, ya Allah, sejahterakanlah kedua ibu bapaku, ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada azab kubur dan azab api neraka. Letakkanlah mereka di kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya Allah. Doa dia kat kita. Allah. Apa lagi yang kita nak? Tak ada talian hayat dia. Bukan kita minta kau nanti setiap kali lepas maghrib hantar ayam kat kubur mak. Kalau boleh yang spicy. Tak ada. Doa je diminta. Kan? Itu dia. Dan yang terakhirnya, yang ketujuh. Ada banyak lagi. Kita bagi 7 je lah hari ni. So, nanti ada sebab nak panggil lagi. Yang ketujuh, meminta maaf daripada semua orang yang kita pernah melakukan kesalahan kepada mereka. Minta maaf. Saya sebut tadi, tidak perlu menunggu hari raya. Kan? Bila-bila je boleh minta maaf. Rasa-rasa macam kecil hati, jumpa, balik dulu minta maaf kalau aku ada salah silap ke apa. Minta maaf aku nak balik kampung ni, minta maaf. Apa-apa pun minta maaf je. Kau ni macam ada apa-apa, nak mati ke? Tak. Minta maaf. Minta maaf ke amalan ni mulia. Kan? Orang perempuan pun sama. Hari-hari minta maaf. Tahu? Orang perempuan, suami isteri, antara satu faktor kerukunan rumah tangga, setiap hari minta maaf. Malam sebelum tidur, salam cium tangan suami. Bang, Jah bukan nama sebenar. Jah minta maaf. Kami banyak buat dosa dengan kita. Contohlah. Betul-betul ke saya cakap? Betul ke? Betul. Alhamdulillah, tu ada harapan tu. Minta maaf banyak-banyak. Kalau Jah ada buat salah dengan abang, minta maaf sangat. Salam, cium tangan. Jadi suami pula, yalah, abang pun sama. Abang pun banyak buat salah. Minta maaf sama-sama macam tu. Jangan belagak pula. Orang lelaki ni kadang bila bini minta maaf mula belagak. Minta maaf kalau buat salah. Tahu tak apa. Kau tahu aku siapa dah belagak lah. Bini lebih pula orang tua ni kan dah gaduh. Ya. Ini pagi raya baru minta maaf. Dijamakkan dosa tu setahun. Pagi raya tak apa benda dia cakap mana. Punya sedih. Tak apa benda cakap pun tak tahu. Yang suami, aku pun tak faham, aku ampun je lah. Kan? Minta maaf. Hari-hari minta maaf. Bila suami isteri bersalaman,
memohon ampun dan maaf, maka berguguranlah dosa-dosa yang pada celah jari jemarinya itu. Minta maaf. Kan kosong-kosong. Bila dah habis pula suami isteri minta maaf, anak-anak pula salam. Bah, minta maaf bah kalau lu buat salah hari ni. Beratur. Anak tak adalah ramai sangat, dalam 12 orang tu. Betul tu. Sangat minta maaf. Semua minta macam tu. Hati akan rasa tenang, clear. Esok buka buku baru. Bila hari-hari minta maaf, barulah pagi raya settle. Pagi raya happy. Selamat raya bang, maaf batin. Yelah sama dengan abang. Ini pagi raya nak sedih-sedih apa kan? Kan? Itulah dia. Antara 7 amalan yang kita boleh buat. Dan ingat, bahawa Nabi pernah berpesan, sesungguhnya orang yang mati itu, orang yang sedar dia akan mati dan bersedia akan mati, itulah orang yang paling cerdik. Itulah orang yang paling bijak. I am for A. Ingat mati for Allah. Masjid boleh buat dah stiker tu. I am for A. Ingat mati for Allah. I am for you dah basi dah. I am for A. A huruf besar. Ingat mati for Allah. Macam mana pun kita akan mati. Bila-bila masa akan mati. Bersedialah dengan kematian kita. Bersedia kita akan mati. Dan bila keadaan kita bersedia. Saya ingat arwah atuk saya. Atuk saya lebay yeh. Orang kampung panggil. Lebay alias. Waktu dia nak meninggal, dia cakap dengan nenek saya. Betul, hari tu dia sakit pinggang. Dia pesan kat Wan. Nenek Wan, dia panggil Wan. Kan? Wan saya lah, dia cakap. Dia dah nak, tinggallah kau. Dia kata. Dah sampai dah. Apa dah sampai tu? Makna kita faham malaikat maut dah sampai. Dia boleh beritahu. Sampai dah. Dia boleh buka gigi palsu dia. Dia boleh baring. Meninggal. Mengucap, meninggal. Oh, kita belum tentu lagi dapat macam tu. Dan kita pun tak tentu arah kan. Kejap mengajar, kejap pun tak tahulah macam mana. Apa benda resah, gelisah. Minta jauhkan. Itu sebab doa tu penting. Allah makhtim alana ya Allah bisnil khatimah. Wala takhtim alana ya Allah bisu'il khatimah. Minta jauhkan daripada kematian yang tak baik ni. Memang setan mengacau kita tu masa tu. Memang dia kacau betul. Sampai ke sudah. Itu sebab beramallah banyak-banyak. Amalan kita tu akan bantu kita insyaAllah. Jadi rasa cukup setakat tu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Sesungguhnya segala yang baik itu datang daripada Allah Taala, yang kurang itu punca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pesan akhir saya, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Taala balas yang baik-baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.